Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi, selamat hari Selasa semua. Selamat berpuasa. Hari ini kita akan bincangkan tentang buku baru daripada Katrina Forrester. Tajuk dia In the Shadow of Justice. Buku ini baru saja menang Merle Kurti Intellectual History Award dan ini memang satu buku yang saya fikir sangat penting dan sangat cemerlang dari sudut huraian teori dan bagaimana teori dan kritikan terhadap teori berevolusi, berkembang seiring dengan masa, seiring dengan konteks sosiopolitik dan sebagainya. Jadi saya fikir bagi orang yang berminat dengan falsafah politik, buku tulisan Katrina Forrester ni adalah satu buku yang wajib dibaca. Okey, tapi sebelum itu, uh, buku ini dia merupakan satu bacaan yang sedikit kompleks dan susah untuk dihabiskan sebab kita perlu biasakan diri dengan banyak sekali elemen-elemen dalam falsafah politik yang berbeza yang kita kena tahu apakah yang dimaksudkan oleh setiap pemikir-pemikir ini. Contoh, tiba-tiba dia sebut orang seperti Judith Shklar, tiba-tiba dia sebut Brian Barry, tiba-tiba dia sebut Ronald Dworkin. Jadi kalau kita tidak ada background ataupun latar belakang yang cukup tentang okey, apakah idea asas yang disebut oleh Dworkin, apakah idea asas yang disebut oleh Shklar dan sebagainya, kita akan lost dekat situ. Okey. Dia huraikan juga tentang apa yang pemikir-pemikir ni sebut. Cuma huraian dia tu hanya cukup sekadar menunjukkan apakah dimensi yang kemudian berkaitan dengan huraian ataupun perbincangan dalam buku tu. Okey. Jadi bagi saya itu adalah salah satu kesukaran yang bakal dihadapi kalau para penonton sekalian berhajat untuk membaca buku tersebut. Okey. Cuma jangan risau, walaupun ada kesukaran-kesukaran ini tapi kita boleh lalui dengan perlahan-lahan, insya-Allah kita akan faham karya ini. Baik. Jadi saya akan cuba huraikan apakah wacana ataupun perbincangan yang sentral, yang penting yang telah dihuraikan oleh Forrester dalam buku dia. Okey, jadi untuk itu saya ada buat satu slide. Jadi jom kita tengoklah. Okey. Uh, jadi hari ini apa kita akan buat adalah yang pertama sekali dalam buku dia ada prolog. Okey, dalam prolog dia cuba nak menghuraikan tentang apakah tujuan buku ini ditulis, apakah konteks penulisan dan basically kenapa dia tulis buku ni. Okey. Jadi okey, prolog dia adalah dia nak melihat secara spesifik tentang buku yang menjadi adikarya Rawls iaitu A Theory of Justice. Ni dia. Okey. Jadi buku Theory of Justice ni di dunia barat dan dalam tradisi falsafah moden barat merupakan satu buku yang sangat penting yang menyebabkan Rawls menjadi seorang rockstar. Okey. Dan dalam buku Forrester menunjukkan bahawa dalam 10 tahun selepas buku Rawls tu terbit, ada 2,512 sekurang-kurangnya buku dan artikel yang membincangkan tentang teori Rawls. Okey, itu adalah buku atau artikel akademik. Itu belum lagi kira tentang artikel dekat blog ataupun artikel dekat mana-mana pamphlet penerbitan yang tidak rasmi dan sebagainya. Okey. Jadi ini menunjukkan betapa besarnya kesan daripada teori Rawls hanya 10 tahun selepas daripada penerbitan A Theory of Justice. Okey. Jadi kenapa buku itu jadi sangat penting? Salah satu sebabnya adalah ada konteks sosiopolitik dekat situ sebab kontestasi yang berlaku dalam tahun 70-an, 80-an, 90-an sebahagian besarnya adalah berkenaan tentang bagaimana menjustifikasi idea negara berkebajikan yang banyak dibuat di negara-negara Eropah dan sebahagiannya kecilnya di Amerika selepas daripada Perang Dunia Kedua. Okey. Jadi kontestasi yang berlaku adalah kalau kita melihat Eropah Barat dan juga Amerika sebagai negara yang membawa idea-idea individualism, kebebasan, kapitalisme, free enterprise, pasaran bebas apa semua ni, maka mereka perlu melihat diri mereka berbeza daripada dunia di timur yang di bawah, yang dikatakan berada di bawah cengkaman USSR. Okey, di sebalik Iron Curtain, di sebalik tirai besi, kita melihat bahawasanya orang-orang politikus dan juga masyarakat tengah anxious di sebelah barat. Mereka tengah anxious dan memang pun kalau kita tengok dalam perbincangan tahun 1960-an dan 1970-an, orang-orang seperti Hayek, Friedman dan juga Ayn Rand banyak yang menganggap bahawasanya welfare provision adalah
akin to socialism. Okay, adalah hampir kepada sosialisme. Jadi apa saja yang dicop sosialisme, maka itu akan mengatakan itu musuh kita sebab itu adalah USSR. Okay, jadi perkara ini tidak produktif. Maka banyak orang cuba mencari justifikasi dari tradisi liberal sendiri, yakni tradisi daripada Locke, daripada Mill, daripada Hume, okay, daripada Kant contohnya, okay, untuk menjustifikasikan provisi-provisi negara berkebajikan, okay, menjustifikasikan peruntukan yang diberikan oleh negara berkebajikan terhadap terhadap keperluan rakyat. Contohnya unemployment benefit, contohnya macam subsidi untuk pendidikan, subsidi untuk kesihatan dan sebagainya. Okey, jadi itu konteks, salah satu konteks sosiopolitik. Okey. Dan konstruk teori roles banyak bergantung kepada konteks selepas perang. Okey, yang ini kita akan tengok dalam bab pertama nanti, macam mana perang dunia kedua itu sendiri membawa kepada teori roles yang sebegitu. Okey. Kemudian kita ada kesan daripada Keynesianism, kesan daripada New Deal, kesan daripada Grand Theorizing oleh saintis sosial. Okey, ini juga satu benda yang menarik sebenarnya sebab kalau kita melihat kepada dunia, terutamanya di Amerika selepas daripada Great Depression, kita melihat kebangkitan ekonomi Keynesianism. Okey, kebangkitan idea bahawasanya kerajaan memainkan peranan untuk melancarkan ataupun mencetuskan ataupun meningkatkan permintaan agregat supaya ekonomi boleh bergerak dengan normal. Okey, itu juga yang sebenarnya menjadi idea di sebalik semua projek-projek kerajaan apabila negara berdepan dengan krisis, contohnya COVID-19 sekarang. Okey, kemudian New Deal di Amerika, ada beberapa polisi baru dikeluarkan supaya ada penyediaan kebajikan yang tertentu. Kemudian yang saintis sosial ni menarik sebab saintis sosial kalau kita melihat dalam konteks 1950-an dan 1960-an, yakni selepas perang, sosiologis dan juga antropologis ada banyak yang obses dengan satu projek yang kita namakan sebagai usaha untuk menghasilkan grand theory. Okay, grand theorizing. Jadi teori seperti Durkheim, teori seperti Margaret Mead, teori seperti Talcott Parsons, C. Wright Mills mula berkembang pada ketika itu. Okay, jadi falsafah politik yang sebelum itu melihat isu-isu kecil. Okay, isu-isu seperti macam mana kita nak faham berkenaan dengan isu hak contohnya. Macam mana kita nak faham tentang kebebasan. Okay, tapi sekarang ini mula untuk masuk ke dalam bandwagon itu, mula untuk cuba memikirkan apakah teori grand yang boleh kita offer, kita boleh tawarkan kepada masyarakat. Okey, jadi itu konteks sebelum dan semasa Rawls memulakan projek intelektual dia. Okey, dan kita kena ingat waktu ini satu benda juga yang saya huraikan dalam buku saya Perihal Keadilan. Rawls banyak terkesan dengan Perang Dunia Kedua juga. Okey, kerana dia bermula dengan sebuah keluarga yang begitu beragama, Episcopalian. Kemudian dia kena draft ke Perang Dunia Kedua, dia kena berkhidmat untuk tentera Amerika dekat Filipin, tangkap Jeneral Yamashita. Lepas tu dia kena balik, lepas tu bila dia balik ke US dan dia buat PhD, waktu itu pemahaman dia terhadap persoalan keadilan Tuhan, persoalan kejahatan dan persoalan perang yang adil mula membelenggu fikiran dia. Okey. Dan dari situ dia melihat bahawasanya perlunya satu grand theory sebagai respons kepada semua isu yang berlaku, rentetan daripada Perang Dunia Kedua, rentetan daripada semua masalah yang dia pernah lihat semasa perang. Okey. Dan kemudian selepas daripada perang, kita melihat bagaimana ini akan pergi kepada slide yang seterusnya, bab 1, The Making of Justice. Okey. The Making of Justice ni maksudnya the making of the theory of justice. Okey. Dan keseluruhan buku ni sebenarnya bercerita tentang macam mana teori keadilan Rawls dibina dan orang kata apa, menerima kritikan, diperbaiki dan kemudian dikembangkan. Okey, mungkin oleh Rawls dan mungkin oleh anak-anak murid dia dan mungkin juga oleh musuh dia. Okey. Jadi satu ironi yang saya dapat nampak daripada buku ni adalah bila kita melihat satu historical sweep, okey, satu
perjalanan sejarah daripada macam mana Rawls mula berfikir, sampailah buku Rawls terbit, sampailah dia kena kritik, sampailah anak murid dia cuba untuk sokong dia, sampailah anak murid dia pun kritik dia, sampailah dia bergaduh dengan semua orang ni. Jadi satu ironi yang boleh kita nampak adalah semua orang yang mengkritik dan semua orang yang menjadi musuh Rawls perlu beroperasi dalam istilah Rawls. Okey, perlu beroperasi dalam istilah Rawls dan bahkan lebih ironik mengembangkan lagi Rawlsianism. Okey, dan itu kita akan tengok dalam satu bab nanti berkenaan dengan aliran kanan dan aliran kiri yang wujud selepas Rawls terbitkan teori dia. Okey, baik. Jadi selepas daripada prolog itu, Katrina Forrester menerangkan bahawa macam mana sekalipun, okey, falsafah politik selepas 80-an adalah falsafah politik yang beroperasi di bawah bayangan Rawls. Sebab itu tajuk buku ini In the Shadow of Justice. Okey, maka bab yang pertama adalah The Making of Justice. Cuma masalah yang berlaku adalah bila orang memahami keadilan, orang perlu memahami dari sudut wacana yang ditinggalkan oleh Rawls. Okey, dan macam mana perkembangan itu berlaku, dan kita kena ingat semua wacana yang ada di dunia dia akan mengambil dan dia akan meninggalkan perkara-perkara yang tertentu. Okey, contohnya wacana tentang keadilan selepas Rawls, dia akan mengambil apa fokus-fokus Rawls, tapi dia meninggalkan benda yang Rawls tidak fokus. Okey, tapi itu juga perlu difikirkan untuk keadilan. Okey, so itu merupakan satu perkara yang penting bila kita melihat satu wacana. Yang penting bukan sekadar apa yang disebut, tetapi apa yang tidak disebut, apa yang ditinggalkan walaupun isu itu penting juga adalah satu perkara yang mustahak untuk difikirkan. Sebab apa? Sebab itu akan melihat kepada macam mana penaakulan itu berlaku, proses penaakulan. Maksud dia, kalau wacana ini mengambil elemen A tetapi meninggalkan elemen B, walhal kedua-duanya penting dari sudut pandang kita hari ini, bermaksud ketika itu pasti ada proses penaakulan yang melihat A sahaja penting tetapi B tidak penting. Okey, walaupun pada hari ini secara retrospektif kita melihat B itu sepatutnya penting juga pada ketika itu. Okey. So ini sebenarnya boleh dipakai terhadap mana-mana wacana sekalipun. Okey, kalau kita nak pergi ke daerah agama, kita ada wacana seperti tafsir Quran, seperti hadis. Okey, kenapa ulama ini mengatakan hadis ini boleh diterima, kenapa hadis yang sama ulama lain kata tidak boleh diterima. Okey, dalam fiqh contohnya, dalam ilmu usul fiqh yang banyak menggunakan logik dan menggunakan asas-asas daripada falsafah untuk meletakkan asas kepada pengeluaran hukum agama Islam. Jadi itu semua bergantung kepada proses penaakulan, dan ada benda yang diambil, ada benda yang dicicirkan. Tapi kenapa? Okey, maka itu merupakan perkara yang mustahak yang saya rasa bukan buku ini saja perlu buat terhadap teori Rawls, tetapi terhadap hampir semua wacana yang menjadi mainstream. Okey, yang menjadi mahakarya, yang menjadi canon, itu semua perlu dititik beratkan, perlu dilihat dan perlu diteliti semula. Okey. Okey, bab 1, The Making of Justice. Order dunia pasca perang dan juga Great Depression, manusia melihat bahawasanya perlunya campur tangan kerajaan untuk membangunkan semula ekonomi. Okey, kalau di Amerika dan di UK sangat jelas. Di UK ada beberapa tempat yang terkesan dengan perang. Jadi kerajaan tak ada duit. Maka apa kerajaan perlu buat? Kerajaan perlu buat dekolonialisasi contohnya tu yang dia buat Malayan Union. Lepas tu dari sudut kemudian kerajaan perlu cari duit, dan daripada duit itu kerajaan perlu campur tangan untuk naikkan semula pertumbuhan ekonomi. Sama juga dengan US selepas daripada Great Depression, maka orang menjadi optimistik terhadap peranan kerajaan dalam ekonomi. Okey, maka persoalannya sekarang, kalau kerajaan tu aktif dalam ekonomi, okey, maka macam mana beza antara kerajaan yang aktif di Eropah Barat seperti UK dan juga di Amerika dengan kerajaan totalitarian di USSR, okey, dan juga Eropah Timur. Maka perlu ada definisi untuk melawan totalitarianisme, dan perlu adanya konsep-konsep yang didefinisikan sebagai anti-totalitarianisme. Okey, maka universiti di Amerika, di Jabatan Falsafah dan Jabatan Ekonomi dan Jabatan Politik banyak mula untuk buat kerja-kerja macam tu. Macam mana nak justify apa kerja yang kita buat?
Dan kita kena ingat Enterprise University pada waktu itu Forrester namakan dalam buku dia adalah Cold War University, Universiti Perang Dingin. Okey. Ketika mana liberalisme sebagai satu tradisi yang besar tapi mula disempitkan definisinya kepada satu idea anti-komunis. Okey, sebagai kontestasi kepada USSR yang semakin berkembang pada ketika itu. Okey, maka dan order dunia pasca perang, kita harus ingat bahawa selepas perang di peringkat politik antarabangsa, kita melihat seolah-olah satu ideal Kantianism dalam perpetual peace mula untuk dicapai. Okey, melalui penumbuhan League of Nations, lepas tu League of Nations tak jadi, buat UN, dan UN kekal sampai hari ini. Maka orang boleh mengatakan bahawa okey, sebagai asas kepada politik yang berfungsi, sebagai asas kepada kestabilan dalam order liberal pada hari ini adalah konsensus. Okey, maka konsep konsensus ini juga bagi Rawls dan juga beberapa filosof yang bekerja dan berfikir pada ketika itu, alat penakkulan, device of reasoning mesti dicipta mengikut teras konsensus. Maka pada 1950-an itulah, kalau kita ingat, salah satu daripada kertas akademik paling awal yang Rawls buat selepas dia dapat PhD adalah Justice as Fairness. Okey, tahun 1952 kalau tak silap. Jadi dalam kertas itu dia huraikan bagaimana untuk mencapai prinsip keadilan, maka satu device yang berteraskan fairness perlu dicipta dan dipenuhi dahulu. Okey, apabila kita ada device ini, memenuhi device ini, maka apa yang terhasil daripada konsensus itu merupakan satu yang memenuhi prinsip keadilan. Okey, so itu yang Rawls cuba untuk capai. Kemudian dia keluarkan lagi justice as fairness, political not metaphysical. Okey. Hal ini kerana sebelum itu bila perbincangan tentang keadilan akan pergi kepada daerah metafizik dulu. Dan memang dalam classical philosophy, medieval philosophy dan early modern philosophy, bila bincang pasal keadilan memang akan pergi kepada metafizik. Okey, dan itu juga yang Napi Alatas buat dalam On Justice, dia akan pergi kepada metafizik. Okey. Cuma menurut Rawls, hal ini perlu diterjemahkan dalam konteks politik negara moden. Okey, negara moden yang ada institusi. Dan kalau kita tengok dalam A Theory of Justice, memang di beberapa muka surat pertama bab 1 dihuraikan tentang institusi sebagai basic structure. Okey, struktur asasi masyarakat itu ialah institusi dan dihuraikan lagi apa maksud institusi. Dan kita boleh tengok di sini betapa modernisme yang datang dengan konteks institusi negara moden dalam fikiran Rawls merupakan satu benda yang dia nak fokus. Okey, yang ada sejarah panjang kenapa institusi menjadi satu benda yang utama dalam konteks negara moden. Tapi kita tidak akan ke situlah pada hari ini. Okey. Kemudian, filosof mula berpegang bahawa moraliti boleh diketahui melalui induksi dan juga pemerhatian. Okey, ini sangat moden. Sangat moden apabila pengaruh daripada pemikiran seperti Popper, Auguste Comte dan sebagainya membawa kita kepada keutamaan kaedah induksi, keutamaan kaedah saintifik. Okey, ini selepas perang. Baik, manusia masih lagi dalam keadaan yakin dengan perkembangan saintifik. Okey, kemudian kita harus ingat juga pada ketika itu wujudnya idea tentang kemasyarakatan yang baru yang berteraskan individualisme. Okey, yang berteraskan hubungan antara individu, bukan melihat masyarakat sebagai kelas antara kelas ataupun melihat masyarakat sebagai satu elaborate whole seperti mana dalam idea klasik Confucianism. Okey. Jadi ideanya adalah bila masyarakat ini terdiri daripada individu, bermaksud masyarakat itu sendiri satu permainan ataupun game. Maksud dia, aku masuk dalam game ni, aku kena tahu apa rule yang mendefinisikan game ini. Okey, contoh kalau kita semua main Monopoly, ada 4 orang main Monopoly, maksudnya 4 orang ini perlu bersetuju dulu bahawasanya itu adalah rule untuk main Monopoly tersebut. Okey, contoh kalau kita main Monopoly Cheaters Edition, kita semua perlu bersetuju dulu bahawasanya okey, boleh menipu ikut kad-kad yang cheat tu saja ke ataupun boleh menipu secara ultimate cheaters mode. Okey, maka idea tentang masyarakat sebagai satu permainan ini kembangan daripada game theory. Okey, ataupun teori permainan yang ketika itu di Akademi Amerika
terutamanya di tempat Rawls buat PhD iaitu Princeton, merupakan kubu kuat kepada game teori. John Nash mengajar di situ dan kembangkan dia punya game teori. Okey, dan kemudian pluralistik juga merupakan satu pertimbangan yang dilihat oleh Rawls, bahawasanya tapi walaupun individu merupakan asas, pada masa yang sama terdapat banyak kumpulan yang berbeza di dalam masyarakat. Okey, justru idea kemasyarakatan untuk melihat bahawa masyarakat ini adil, okey, Rawls mahukan teori dia dibawa ke peringkat abstraksi yang lebih tinggi, a higher level of abstraction. Itu dalam buku dia sendiri dalam bab 1. Okey, dia mahu menyampaikan ke higher level of abstraction itu satu keadaan di mana pengagihan itu bukan sekadar pengagihan kekayaan atau duit atau kuasa atau status, tetapi pengagihan benda yang lebih abstrak iaitu hak, kebebasan dan juga tanggungjawab. Okey, maka itu lebih abstrak daripada benda yang diagihkan. Maka dari situ bagi Rawls, apa yang boleh dibuat untuk mendefinisikan pengagihan yang adil dalam setiap konsep itu, maka hanyalah satu, iaitu bagaimana menetapkan rule, bagaimana menetapkan peraturan supaya game dalam masyarakat tadi ni, permainan antara kita semua sebagai anggota masyarakat merupakan game yang adil. Okey, dan game ini boleh dipersetujui oleh semua orang walaupun dia bukan dalam proses perbincangan tu. Okey, maka itu adalah yang menjadi fokus kepada Rawls, sebab itu kita nampak orientasi teori dia macam tu. Dan kita kena ingat selepas Rawls dah habis PhD, dia pun berangkat ke Oxford, dan di Oxford dia bertemu dengan beberapa kawan-kawan ahli falsafah politik dan juga ahli falsafah undang-undang seperti H.L.A. Hart dan kawan-kawannya yang lain. Dan di situ teori dia lebih berkembang lagi. Okey, teori dia lebih berkembang lagi, dan satu benda yang menarik dengan buku Forrester ini adalah dia juga melihat selain daripada proses pengembangan teori Rawls melalui tulisan yang dia terbitkan, tetapi juga apa nota-nota yang Rawls ambil ketika dia berada di Oxford. Okey, ketika dia berada di Oxford dan dia menyertai usrah bersama kawan-kawan filsuf Oxford yang lain. Okey, dan itu menyebabkan macam mana teori dia berkembang menjadi apa yang kita faham pada hari ini. Apa yang penting dekat Oxford, dia menemui beberapa idea tentang falsafah bahasa, linguistik, yang merupakan kesan daripada Wittgenstein. Okey, dan dia menemui idea tentang falsafah undang-undang ataupun yang dia asaskan kepada natural law dan juga positive law, dan daripada debat yang dibawa oleh orang seperti H.L.A. Hart. Okey, dan itu merupakan memberi kesan yang besar kepada diri dia bila dia nak berfikir tentang keadilan, kuasa dan juga undang-undang. Okey, kemudian yang slide yang seterusnya, bab yang kedua iaitu bab obligations. Okey, bila masuk ke tahun 1960-an, kita melihat di Amerika, di konteks Rawls mengajar di Amerika, ada banyak gerakan anti perang, iaitu anti perang Vietnam. Rawls seperti bersama-sama dengan Chomsky dan kawan-kawan yang lain menyertai beberapa demo dekat kampus lah. Okey. Baik. Mengapa, dan obligation ni sebenarnya satu bab yang sangat penting dalam falsafah politik moden, iaitu dia bertanyakan soalan yang simple tapi susah nak dijawab, iaitu kita sebagai rakyat, negara ada undang-undang. Apa sebab kita nak kena ikut undang-undang? Okey. Maka itu adalah soalan yang perlu difikirkan dan diberi sebab. Okey. Sebab kalau kita kata kita kena ikut undang-undang sebab itu undang-undang, dan kenapa kita kena ikut undang-undang sebab itu undang-undang, sebab itu yang itulah negara kita dan sebagainya, itu semua akan menjadi circular reasoning, iaitu daur dalam bahasa Arab. Okey, reasoning yang berpusing-pusing tapi tidak menjawab soalan. Okey. Nah, ketika itu waktu ini juga kita melihat betapa falsafah politik yang sebelum ini merupakan satu disiplin di kampus, sekarang ini mula merespon kepada hal-hal politik yang material. Okey, contohnya di sini Rawls dan kawan-kawan filsuf dia menyertai demonstrasi untuk anti perang Vietnam, dan juga menyertai demonstrasi yang berkaitan dengan civil rights movement. Okey, jadi semua itu perkembangan tahun 1960-an itu merupakan satu bahagian yang penting juga berkenaan dengan orientasi falsafah politik ketika itu. Okey, maka wujudlah jurnal yang baru
yang dinamakan Philosophy and Public Affairs, PPA. Okey, ni dekat sini PPA, Journal PPA, filsuf mula masuk ke ruang undang-undang perlembagaan. Filsuf mula masuk ke ruang undang-undang tentang kewajipan mengikut undang-undang. Sebab apa? Kalau demo dibuat untuk menentang satu benda yang sah secara undang-undang, dan kalau demo dibuat untuk mengubah satu-satu undang-undang secara demonstrasi dan secara tidak mengikut undang-undang tersebut, maka kita tengah melanggar undang-undang. Jadi ada tak justifikasi falsafah untuk mengatakan ada bahagian undang-undang yang kita boleh langgar? Okey, jadi itu yang dinamakan sebagai civil disobedience ataupun ketidaktaatan sivil. Okey, maka soalannya di sini, apa justifikasi dan setakat mana justifikasi yang boleh dilakukan dan setakat mana batasan yang boleh dibina terhadap ketidaktaatan sivil. Okey, jadi jadi di situ untuk jawab soalan tu kena dulu jawab apa maksud masyarakat, macam mana hubungan sosial antara masyarakat, macam mana apakah konsep yang melatari kemasyarakatan. Jadi bagi Rawls, sebab tadi dia kata society as a game, maka perlu ada satu konsep baru iaitu fair play. Okey. Jadi dua teori besar dalam menjawab soalan tentang political obligation ini adalah teori fair play satu dengan satu lagi teori consent, teori kerelaan. Okey, teori fair play ni maksud dia adalah bila kita berada dalam satu game yang kita boleh secara rasional menerima game itu sebagai rasional dari sudut dia punya rule. Okey, rule dia itu secara rasional boleh diterima. Okey, reasonable. Maka kita ada kewajipan untuk bermain secara adil dalam game tersebut. Jadi itu namanya fair play. Okey, ikut rule yang ditentukan. Dan fair play ini asasnya ialah ketimbal-balikan ataupun reciprocity. Okey, maka dalam teori Rawls reciprocity selepas ini bila kita melihat keseluruhan badan teori Rawls tu, kita akan nampak bahawasanya reciprocity memainkan peranan yang sangat penting dari mula sampai habis. Okey, maka dari asas ini, fair play dan juga reciprocity, macam mana nak membina teori ketidaktaatan sivil supaya tetap konsisten dengan kestabilan. Sebab Rawls juga merupakan orang yang banyak berfikir tentang isu kestabilan politik. Kestabilan politik ni maksudnya bukannya tidak berperang dan sebagainya. Tapi maksud kestabilan dari dalam bahagian ketiga theory of justice adalah macam mana satu konsep keadilan yang boleh dipertahankan secara rasional, yang boleh dibuktikan adil dan boleh diterima masyarakat secara rasional itu boleh dipertahankan. Okey, maksud dia boleh boleh sentiasa diterima mengikut generasi-generasi seterusnya. Okey, dan bukan generasi itu disuruh untuk menerima, tetapi generasi itu sendiri mahu menerima. Okey, maka itu persoalan yang melatari bahagian ketiga theory of justice. Dan bahagian ketiga theory of justice itu Rawls kembangkan lagi untuk jawab soalan ni. Dia kembangkan satu konsep nama dia deria keadilan, the sense of justice. Okey, saya ada huraikan juga dalam perihal keadilan benda ni. Macam mana proses-proses yang perlu ada dalam konsep itu supaya generasi selepas kita akan mahu menerima konsep ini juga. Okey, tanpa kita suruh dan tanpa kita paksa. Sebab kalau kita suruh dan paksa memang bukan adil, memang stabil. Tetapi apa yang berlaku adalah totalitarianism kembali. Okey, maknanya kita tengah mengiktiraf totalitarianism kalau kita menyuruh orang untuk terima apa yang telah kita persetujui sekarang. Okey, contoh yang paling jelas kalau dalam politik Malaysia adalah konsep yang selalu kita sebut sebagai, yang secara kabur selalu kita sebut tapi tak pernah kita huraikan dengan jelas dan dengan spesifik dan dengan tuntas, iaitu kontrak sosial. Okey, kita selalu akan kata okey, kaum-kaum yang ada di Malaysia ini perlu bersetuju dengan kontrak sosial. Tetapi apa detail kepada kontrak sosial itu, bila ditanya soalan itu akan balik kepada kontrak sosial sebelum kemerdekaan. Okey, sebelum kemerdekaan dan immediately selepas kemerdekaan antara pemimpin-pemimpin antara kaum. Okey, cuma permasalahan yang berlaku adalah bila kita mengambil detail kontrak sosial ke situ, kita hanya mengambil peristiwa sejarah. Tetapi kita tidak ada konsep yang kita ekstrak daripada teori kontrak sosial itu untuk menjadi pegangan pada hari ini. Okey, jadi masalahnya pertama teori yang tuntas tidak ada. Okey, jadi kita pun tak tahu kita berpegang pada apa. Kita kata kontrak sosial. Kontrak sosial ni apa? Balik kepada sejarah. Tapi balik kepada sejarah itu kita tidak ekstrak konsep. Maka
konsep itu tidak ada. Okey, baik. Kalau ada pun percubaan mengekstrak konsep, kita tidak pernah pun mewacanakan konsep itu, boleh ataupun tidak, rasional ataupun tidak, konsep itu untuk kita terima pada hari ini. Okey, kita terima pada hari ini. Kalau kita kata perlu diterima, wacana yang kita nampak kebelakangan ini ialah semua orang perlu menerima. Semua orang perlu menerima sebab sudah termaktub dalam sejarah, sudah termaktub dalam perlembagaan. Tetapi kemaktuban dalam sejarah dan perlembagaan itu seolah-olah sedang memaksa dan menyuruh kita berbuat demikian. Bukan kita sendiri secara rasional ada pilihan untuk menerima kontrak tersebut. Maka ini kerisauan Rawls. Okey? Kerisauan Rawls yang kita boleh terjemahkan dalam politik Malaysia hari ini. Okey, bila orang bincang pasal kontrak sosial, tetapi apa yang dia buat dia refer pada sejarah. Okey, so itu merupakan satu hal yang perlu kita tengok secara jelas supaya kita faham bahawasanya kestabilan yang dibahaskan oleh Rawls bukanlah kestabilan yang semua orang menerima konsep itu disebabkan semua orang disuruh, tetapi semua orang menerima konsep itu disebabkan ada proses-proses yang menjadikan semua orang secara rasional akan mahu menerima proses itu. Okey, maka itu dalam bahagian ketiga Theory of Justice. Nak huraikan lagi tak sempat. Okey. Kemudian kalau disebabkan itu bahagian ketiga Theory of Justice, ketidaktaatan sivil jadi subtopik khusus. Okey. Kemudian kita ada isu waktu perang Vietnam, ada pengecualian rekrut untuk berperang di Vietnam. Okey, pengecualian rekrut yang dipanggil sebagai 2S. Dan Rawls dan kawan-kawan dia di Harvard dan di tempat-tempat lain di Amerika mengkritik pengecualian 2S ni. Sebab pengecualian 2S ni secara mudahnya merupakan pengecualian untuk orang yang ada duit dia boleh bayar supaya dia tidak perlu berperang di Vietnam. Okey, maka bagi Rawls ini satu ketidakadilan yang sangat besar. Alah, macam kita punya PKP sekarang lah. Kan, semua orang tak boleh keluar, kalau keluar kena tangkap dengan abang polis. Tapi bila Nurul Zahid keluar, tiba-tiba dia boleh je berjimba dekat Instagram, cakap pasal murtad dan sebagainya. Tidak ada apa-apa isu. Okey, maka itu merupakan satu sama macam isu ni, macam isu rekrut 2S ni. Semua orang perlu menanggung beban kekerasan daripada negara, dalam konteks Rawls ini perang Vietnam, dalam konteks kita PKP, tetapi orang tertentu yang ada duit, yang ada kuasa boleh lari daripada itu. Okey, maka itu juga merupakan satu benda yang perlu dihuraikan oleh Rawls. Rawls melihat ketika itu dia mengetuai fakulti falsafah dekat Harvard untuk buat petition mengkritik undang-undang 2S ni. Okey, mengkritik undang-undang 2S kerana apabila semua orang menanggung beban kekerasan oleh negara, tetapi akan ada orang yang ada duit, dia boleh membeli pengurangan kekerasan tersebut. Okey, maka itu sudah menjadi satu ketidakadilan yang mana dia boleh jadi unfair game. Okey, unfair game tadi sudah tidak adil. Fair game tadi yang sepatutnya reciprocity sudah tidak adil. Okey, baik. Kemudian self. Poin yang terakhir ini bercakap tentang self. Self adalah satu usroh antara kawan-kawan Rawls di Harvard dan di Oxford dan di Princeton, dan diorang akan jumpa mungkin setahun sekali di Oxford untuk berbincang tentang isu-isu yang pressing ketika itu. Okey, maka selepas daripada perkembangan ini, orang-orang dekat self, pemikir-pemikir dekat self mula melihat teori keadilan sebagai satu benda yang berdiri sendiri dan bukan lagi daripada satu benda yang kita namakan natural law. Okey, maka itu adalah perkembangan macam mana teori keadilan dilihat sebagai teori keadilan yang mewujud sendiri dalam tradisi falsafah politik moden. Okey. Bab yang ketiga adalah war and responsibility. Bertrand Russell, seorang ahli falsafah yang sangat besar yang menulis menulis magnum opus dia A History of Western Philosophy dan beberapa lagi buku yang menarik. Okey. Dia memulakan satu tribunal untuk membicarakan jenayah-jenayah perang USA dekat Vietnam. Dan ahli-ahli falsafah lain dekat Oxford, Cambridge, Harvard, Princeton dan lain-lain mengikut telunjuk dia, mengikut contoh suri teladan yang dibawa oleh Russell. Okey. Masalah yang ada sekarang adalah bila kita ada perang dan kita ada sejarah jenayah perang. Okey. Siapa yang perlu bertanggungjawab?
adakah individu yang membunuh tu, adakah tentera yang pergi tembak budak-budak tu waktu dekat Vietnam, adakah politikus, adakah waktu pengeboman Hiroshima dengan Nagasaki itu, adakah Truman yang bersalah, kan? Adakah Nixon yang bersalah, adakah Kissinger yang bersalah, atau satu negara yang bersalah? Okey, maka itu perlukan perbincangan yang tuntas lagi. Okey, kerana untuk meletakkan beban tanggungjawab terhadap pesalah-pesalah perang itu satu persoalan yang sangat kompleks. Okey, maka dari sini ahli falsafah Rawls masuk, dan yang paling penting sekali dalam keadaan ini ialah Walzer. Buku dia ada kat atas. Okey, adalah Walzer, dia menulis Just and Unjust War. Okey, maka mula untuk bergerak ke arah teori-teori tentang peperangan yang adil. Okey, dan teori perang yang adil ni asalnya datang daripada teologi, sebab dulu yang berperang banyaknya agama. Jadi agama Islam berperang dengan agama Kristian waktu perang salib, gaduh-gaduh-gaduh, maka ulama-ulama Islam pun keluarkanlah, okey, teori peperangan yang adil macam ni. Ulama-ulama Kristian pun keluarkanlah, okey, teori peperangan adil macam ni. Maka teologi yang banyak mengembangkan teori peperangan adil dulu sebelum daripada zaman moden. Dan filosof moden untuk jawab persoalan siapa yang bertanggungjawab dengan kejahatan perang Vietnam ni, dia perlu balik kepada teologi. Dan daripada situ dia ambil konsep dan dia kembangkan dalam falsafah politik. Okey, dan konsep yang kita banyak dengar dalam isu-isu perang adalah jus ad bellum dengan jus in bello. Jus ad bellum ialah keadilan terhadap sebab untuk memulakan perang. Okey, boleh tak aku mulakan perang sebab aku tak puas hati dengan engkau punya nasi lemak. Okey, engkau jual nasi lemak tak sedap, aku mulakan perang terhadap engkau. Maka itu perbincangan jus ad bellum. Boleh tak start perang terhadap dengan sebab itu. Okey. Itu juga sebenarnya satu perkara penting untuk kita fikirkan tentang macam mana Trump bergaduh dengan Iran beberapa bulan lepas. Okey. Boleh ada adil ataupun tak untuk menjadikan sebab yang Trump sebut Iran macam ni tu menjadi sebab untuk dia memulakan perang terhadap Iran. Okey. Kemudian jus in bello. Jus in bello ialah keadilan waktu perang. Okey, waktu proses perang itu apa yang adil dan apa yang tidak adil. Okey, ini sangat banyak dikembangkan oleh pemikir-pemikir Islam, Kristian, Yahudi dan beberapa agama yang lain. Okey. Baik. Jadi filosof politik moden perlu mengambil semua benda ni dan letakkan dalam satu harmonisasi yang besar untuk teori politik moden. Okey. Tapi bila kita melihat kepada perbicaraan perang, perang ini ada banyak dimensi. Okey. Banyak dimensi, contohnya dari sudut positif dan dari sudut normatif. Dari sudut positif, macam mana kita melihat perang yang sedang dan telah berlaku itu adil atau tidak adil. Okey, tapi dari sudut normatif, macam mana kita nak mengambil konsep daripada apa yang telah dan sedang berlaku itu untuk kita susun menjadi satu konsep yang konsisten supaya pada masa depan itu menjadi rujukan dari sudut konseptual. Okey, dan rujukan konseptual ini menjadi asas kepada undang-undang perang masa depan. Okey, so macam mana kita nak buat? Okey, maka banyak filosof, contohnya Hannah Arendt, contohnya Walzer, contohnya siapa lagi ya? Brian Berry sekalipun, okey, adalah beberapa lagi yang disebut oleh Forrester. Dia bila banyak dimensi, ada dimensi yang dipilih, ada dimensi yang tidak dipilih. Okey, maka dimensi yang banyak dipilih ialah dimensi perang sedang dan selepas. Okey, perang yang telah berlaku dan sedang berlaku. Dan dari situ bukan dimensi konsep normatif yang banyak dipilih. Contohnya Hannah Arendt dalam buku dia yang sangat cemerlang iaitu Eichmann in Jerusalem, okey, yang merupakan trial terhadap Adolf Eichmann, orang Nazi itu. Dia melihat kepada psikologi kejahatan. Dia hanya melihat kepada isu mempermasalahkan dari mana datangnya kejahatan itu yang menjadi latar kepada Nazi. Okey, maka itu melihat kepada benda yang telah berlaku. Tapi tak ramai yang melihat kepada benda yang akan berlaku. Okey, jadi itu merupakan satu benda yang Forrester kata, fokus filosof pada satu-satu masa terhadap satu-satu dimensi ada latarnya dalam konteks. Okey, maka mengapa mereka hanya fokus ke sini dan mereka tidak fokus ke satu tempat lain yang sebenarnya penting juga. Dan akhirnya fokus mereka itu menjadi asas kepada teori-teori yang dibina selepas itu. Okey,
Setiap filsuf ada sebab berbeza mengapa berfikir tentang perang. Rawls juga ajar subjek tentang etika perang pada 1969 dekat Harvard. Tapi dia hanya berfokus kepada juga tentang etika perang yang dia fokus pada Vietnam, dia fokus pada perang yang dah berlaku. Tapi pada masa itu juga kita melihat perkembangan military industrial complex, perkembangan ketenteraan USA yang menyebabkan USA hari ini jadi mesin perang yang sangat besar. Okey, dan juga penyah politikan ketenteraan, depoliticization of military. Ini penting juga sebenarnya sebab institusi-institusi ini, military, polis dan segala institusi yang ada authorization ataupun ada orang kata apa? Ada dapat kebenaran untuk menggunakan kekerasan atas nama negara ni, contohnya polis dan tentera, mereka ini satu institusi politik. Tapi institusi politik ini disucikan daripada politik. Daripada bermula 1960-an dan 1970-an di Amerika. Okey, samalah macam di Malaysia pada hari ini. Ramai orang melihat polis dan tentera itu tidak bergerak dengan telunjuk politik. Tetapi kalau kita melihat dengan teliti, semua tindakan adalah sebenarnya selari dengan apa aspirasi politik orang-orang politik. Okey, jadi proses penyah politikan, ketenteraan dan institusi negara ini satu benda yang penting untuk dilihat juga yang Rawls tidak fokus, yang akhirnya menyebabkan orang kurang mengkritik military industrial complex sehinggalah it is too late. Okey. Kemudian disebabkan Rawls melihat semua benda ni, tanggungjawab kenegaraan, tanggungjawab warga negara dalam negara, macam mana satu negara boleh bertanggungjawab dan berperanan dan mampu mengekalkan keadilan dalam peperangan, maka fokus teori Rawls terhadap institusi mula terbentuk dengan jelas. Okey, maka itu yang menjadi apa yang kita baca pada hari ini. Okey. Kemudian bab 4, the new egalitarians. Okey, selepas daripada teori Rawls ini dari dalam tahun 1970-an dan 1980-an berlakulah debat yang besar antara geng-geng egalitarian. Kita perlu pastikan ada bahagian dalam masyarakat yang dipastikan sama rata antara satu sama lain, lawan grup yang datang daripada ekonomi dan sains politik yang bercakap tentang pembasmian kemiskinan. Okey, dan orang-orang yang banyak terlibat dalam debat ni tentunya orang seperti Amartya Sen, orang seperti Michael Walzer. Okey, dan hasil daripada Theory of Justice juga, responnya adalah lahirlah kumpulan liberalisme yang baru yang kita panggil sebagai egalitarian liberal. Okey, liberal egalitarianism dalam bahasa Inggeris. Okey. Jadi ketika itu bila kita bercakap tentang egalitarianism, kita bercakap tentang welfare provision, kita bercakap tentang apa yang perlu dipastikan untuk sama rata dalam masyarakat ni, maka ahli falsafah Malaysia pula dah, USA banyak melihat ke negara berkebajikan UK. Okey, sebab UK kita ingat waktu selepas perang itu banyak perkembangan dalam dia punya welfare provision. Okey. Maka Oxford menjadi sarang kepada falsafah politik. Okey, konsep seperti altruisme contohnya mula diteorikan sebagai satu konsep yang legit untuk menjadi justifikasi bagi falsafah politik. Okey, orang seperti Brian Berry yang banyak teorikan benda ni. Okey, maka idea-idea sedia ada ini mula diserap dalam rangka teori Rawls. Okey. Teori Rawls pada awalnya kita boleh melihat bahawa fokusnya adalah kebebasan. First principle, priority kebebasan. Okey, tetapi yang kedua kita lihat perkembangannya lambat sedikit, iaitu perkembangan tentang egalitarianism. Okey, maka semua orang perlu dapat okey, tetapi egalitarianism dia bukan untuk dia punya formulation prinsip yang kedua, dia bukan semua orang perlu dapat ini secara setara, tetapi orang yang dalam grup ini perlu dapat ini di bawah syarat ini yang setara dari sudut peluang. Okey, equality of opportunity. Maka itu juga merupakan pengaruh daripada debat-debat egalitarian yang mula untuk dipanaskan dan juga dimasak sejurus sebelum Theory of Justice menjadi teori yang matang. Okey. Jadi kita dapat lihat bahagian egalitarian dalam teori Rawls terletak pada prinsip pembezaan ataupun difference principle. Okey, prinsip pembezaan yang berfokus kepada individu.
individu yang berada di bahagian tertentu wajar dapat sesuatu. Okey, tapi bukan egalitarian pada asasnya. Okey, tapi akhirnya berubah tafsiran. Pada selepas daripada keluarnya karya Rawls, maka orang mula tafsirkan secara dengan berubah. Rawls sendiri pun tafsirkan dengan adanya perubahan. Okey, maka persoalan yang muncul ialah macam mana dengan persoalan kelas. Okey. Kemudian Rawls mengkritik konsep kelayakan. Sebab bila kita nak bincang pasal kesamarataan, macam mana kita nak pastikan orang itu perlu dapat, bukan orang lain. Okey? Maka datanglah satu justifikasi namanya konsep kelayakan ataupun desert. Maksud dia kalau dia ada orang itu kalau ada kriteria sekian, katalah A, B, C, maka dia layak mendapat D, E, F. Okey? Jadi kalau dia tak ada kriteria ini, maka dia tak layak mendapat D, E, F. Itu asas yang paling koro lah mengenai apa yang dinamakan teori kelayakan. Okey? Rawls kritik teori ini sebab dia kata orang boleh menjadi layak untuk dapat satu benda hanya sebab dia ada kriteria, tapi sebenarnya dia tak perlukan benda tu. Okey? Jadi kemudian adanya debat tentang egalitarianisme nasib. Okey, berkaitan juga dengan kelayakan sebab kalaulah orang itu secara nasib dia ada kriteria ABC, bukan secara benda yang dia buat keputusan dalam kehidupan. Maka dia pun dapat DEF sebab nasib. Okey, maka ini tidak adil. Okey, jadi filsuf-filsuf banyak berfikir tentang nasib. Okey, maka nasib pun diteorikan apa konteks nasib. Okey, contohnya Dworkin keluar dengan teori brute luck dengan option luck. Okey, nasib pilihan dengan nasib bodoh. Brute luck, nasib lah. Okey. Nasib pilihan, option luck ni adalah kalau kita memilih untuk masuk ke dalam satu situasi nasib, maka itu tidak ada sebab untuk kita mendapat pampasan daripada nasib buruk. Okey, contohlah, saya membuat keputusan untuk beli nombor sports toto. Bila saya beli nombor sports toto, saya tak tahu saya dapat ataupun tak. Itu bergantung pada nasib. Okey, katalah saya rugi duit berjuta-juta sebab saya beli nombor, saya tidak layak untuk dapat pampasan disebabkan saya sendiri memilih untuk masuk ke dalam situasi nasib. Okey, tapi satu lagi, brute luck adalah nasib yang kita tak pilih. Contohnya, orang itu lahir dengan keadaan OKU. Orang itu lahir dalam keadaan tak ada tangan, tak ada kaki, tapi tiba-tiba dia kena bersaing dari sudut pendidikan contohnya. Maka dia akan ada banyak sekali cabaran yang bagi Rawls ini merupakan asas kepada idea kesamarataan peluang yang adil yang saya pernah tulis di beberapa tempat sebelum ni. Okey? Maka bagi Rawls itu perlu dapat pampasan supaya dia boleh bersaing secara sama rata dengan orang lain. Okey, maka itu datang dari sini. Okey, pengembangan dia datang daripada rise of new egalitarians. Okey? Kemudian ada dua respon konseptual terhadap teori Rawls, idea kesamarataan Rawls, okey, iaitu dalam prinsip yang kedua. Sama ada sebahagian filsuf mengambilnya sebagai alat justifikasi, sebahagian filsuf yang lain mengambil prinsip Rawls sendiri sebagai sesuatu yang perlu untuk menjadi asas kepada semua teori yang bakal dikembangkan selepas ni. Okey. Tapi ramai filsuf mengambil yang kedua. Okey, mengambil yang kedua, kembangkan yang kedua. Tapi tak ramai yang melihat teori Rawls sebagai alat justifikasi, dan bila dia diambil sebagai alat, maka dia boleh dipersoalkan lagi dan dia boleh diubah dan juga dikritik dan mungkin diruntuhkan. Sebab alat justifikasi bagi teori Rawls salah satunya macam kita tahu bahawa posisi asli ataupun original position, okey, dia bergantung kepada satu konsep metafizik tentang diri manusia, baru original position boleh berfungsi. Okey. Jadi persoalan yang perlu datang ke sini ialah persoalan diri, self. Apa itu diri sendiri? Macam mana kita nak tahu kita tahu diri sendiri? Okey. Jadi persoalan diri itu kurang diambil perhatian, akhirnya tenggelam. Okey, dia hanya muncul balik sejak daripada awal tahun 2000 untuk mempersoalkan alat justifikasi bagi teori Rawls. Okey. Jadi itu adalah huraian secara ringkas daripada bab nombor 4. Okey. Itu merupakan macam mana sejarah Rawls mengembangkan teori, mendapat respon, kemudian mengembangkan lagi teori berdasarkan respon tersebut. Okey, dan macam mana orang lain appropriate teori beliau untuk kembangkan lagi, dan tapi pengembangan teori itu ada arah-arahnya.
Okey, arah itu dikembangkan ke arah tertentu tapi tidak ke arah yang lain. Maka kenapa ke satu arah saja tapi bukan ke arah yang lain? Itu juga tergantung kepada konteks. Okey, maka itu satu perkara yang perlu kita lihat secara teliti juga. Okey. Kemudian bab nombor 5 ialah going global. Okey. Dalam bab nombor 5 di pertengahan 1970-an, kita ada obsesi dengan persoalan keadilan global di kalangan para filsuf. Okey. Maka orang-orang seperti Peter Singer yang saya huraikan juga dalam buku Perihal Keadilan, Charles Bates, Thomas Porger dan kawan-kawan mereka mula untuk keluarkan teori tentang macam mana sebenarnya dunia ini bukan sahaja dilatari oleh nation state ataupun negara-negara yang wujud secara individu, tetapi juga ada latar tentang ekonomi global yang saling berkaitan antara satu sama lain. Terutamanya dunia pasca perang, dunia moden yang hari ini kita ada, kemajuan teknologi dan juga kemajuan pesat dalam pelbagai bidang. Okey, maka dari situ setiap pengembangan ekonomi yang ada kaitan dengan negara lain, dia akan secara kumulatif menimbulkan satu hubungan antara negara, satu hubungan global. Okey. Jadi disebabkan itu Charles Taylor Peter Singer menulis satu paper tajuk dia Famine, Affluence and Morality. Okey, dalam tu dia ada letakkan satu thought experiment yang penting, iaitu kita sebagai lecturer kita nak pergi mengajar, tapi dalam perjalanan tiba-tiba kita nampak ada budak yang tengah lemas dalam satu kolam. Nak selamatkan dia ke tak? Kalau selamatkan dia, nanti kita akan basahkan baju kita terpaksa cancel lecture. Okey, tapi kalau kita tak selamatkan dia, budak tu mati. Okey, itu adalah satu thought experiment tentang foreign aid yang diutarakan oleh Peter Singer. Dan daripada situ orang banyak berbincang tentang macam mana sistem dunia ni. Adakah dia menghasilkan kemiskinan? Okey, adakah kemiskinan itu sendiri dihasilkan oleh sistem ekonomi? Maksud dia bukan merupakan pilihan. Okey, jadi orang mula memikirkan tentang perkara-perkara sebegini. Terutamanya apabila pemikir-pemikir dari sosiologi dan dari sejarah mula untuk masuk ke dalam debat. Contohnya orang seperti Andre Gunder Frank dan juga Immanuel Wallerstein. Kita dapati teori ekonomi dikembangkan dan diperpanjangkan di peringkat global. Okey. Jadi untuk menjawab soalan ini, murid-murid Rawls seperti Thomas Porger dan juga Charles Bates ada yang mengembangkan teori Rawls ke peringkat global. Jadi datanglah debat cosmopolitanism lawan anti-cosmopolitanism. Okey. Jadi Rawls yang berada di tengah-tengah debat ni asalnya dia tak nak ambil pot sangat. Tetapi kemudian dia terpaksa ambil pot, maka tahun 1993 dia tulislah The Law of Peoples untuk mengatakan dia tidak bersetuju dengan cosmopolitanism, tapi pada masa yang sama dia juga bersetuju dengan beberapa bentuk foreign aid. Okey. Ini satu contoh yang penting juga. Porger dengan Bates, walaupun dia kembangkan teori Rawls, tetapi arahnya berbeza. Kalau Bates dia melihat bagaimana alat justifikasi Rawls, iaitu original position itu dikembangkan menjadi global original position. Okey. Jadi menarik dalam teori Bates. Maka dia kembangkan jadi global original position apabila setiap manusia itu mewakili diri dia sendiri secara individu. Tetapi Porger tidak melihat sedemikian. Porger hanya melihat dia bukan global original position, dia hanya melihat bagaimana setiap daripada negara kaya ada tanggungjawab moral untuk membantu negara miskin atas sebab egalitarian, atas sebab ketidaksamarataan peluang yang berlaku di antara mereka. Okey. Jadi arahnya berbeza, arah pengembangannya berbeza dan pastinya implikasinya menjadi berbeza. Okey. Maka secara ringkas, debat kosmopolitan lawan anti-kosmopolitan. Kosmopolitan ni maksud dia semua orang di dunia perlu dilihat sebagai satu entiti. Maknanya semua orang perlu dilihat, orang yang berada di negara yang jauh sekalipun, kalau dia miskin, dia adalah individu yang layak menerima
bantuan, bukan layak, wajib menerima bantuan daripada kita dan kita wajib memberi bantuan kepada dia kalau kita lebih kaya daripada dia dan kita tidak mendapat kesan buruk dengan sebab memberi bantuan kepada dia. Okey, anti kosmopolitan pula melihat bahawasanya ini kemiskinan hanya disebabkan kemiskinan orang di negara lain dan juga kekayaan orang di negara lain tidak menimbulkan satu tanggungjawab moral untuk negara kaya bantu negara miskin. Okey, maka anti kosmopolitan muncul dengan justifikasi masing-masing mengatakan bahawa okey, setiap negara ada yang berhujah melalui institusi, ada yang berhujah melalui kebebasan, ada yang berhujah melalui coercion ataupun skim sekatan hak yang berbeza antara negara-negara tertentu. Okey, maka dalam konteks 1980-an, 1990-an ini yang berkembang. Okey, Oxfam berkembang. UNICEF berkembang. Jadi semua ni adalah di sebalik debat kosmopolitan dengan anti kosmopolitan, Rawls berada di tengah-tengah. Okey. Kemudian persoalan ekonomi dunia, ekonomi domestik dan juga individu. Okey, apa perbezaan antara itu, antara satu konsep ekonomi dunia dengan ekonomi domestik, apa hubung kait dan juga hubung kaitnya dengan individu? Adakah tanggungjawab yang disebut oleh kem kosmopolitan itu merangkumi individu ataupun tanggungjawab itu hanya merangkumi struktur politik tertentu sahaja? Okey. Seterusnya bab 6 ialah problem of the future, iaitu yang Rawls teorikan sebagai persoalan keadilan antara generasi. Okey. Jadi persoalan keadilan antara generasi ini muncul ketika mana orang mula untuk berdebat tentang populasi. Okey, kan populasi dunia mula berkembang dan bila populasi dunia mula berkembang, sumber-sumber di dunia ini orang mula anxious, cukup ataupun tidak untuk menampung populasi yang makin berkembang. Jadi Avengers Infinity War dengan Endgame itu berlawan Thanos sebab Thanos juga berdebat tentang populasi. Bahawasanya alam semesta tidak mampu untuk menampung manusia ataupun makhluk yang makin bertambah. Okey, baik. Jadi itu juga yang menjadi keresahan Rawls. Apatah lagi pada 1950-an, 1960-an berkembang debat-debat tentang ekonomi pertumbuhan. Okey, ekonomi pertumbuhan yang tidak sustainable. Contohnya orang-orang seperti E.F. Schumacher menulis Small is Beautiful. Jadi konteks ini Rawls melihat bagaimana untuk memastikan generasi selepas daripada generasi kita yang sedang hidup ini mendapat bahagiannya yang adil. Okey, maka ada satu subtopik khusus bagi Rawls yang dinamakan teori simpanan adil ataupun just savings theory. Tapi persoalannya dia masih tidak cukup jelas generasi baru yang bersama kita atau jauh ke masa depan, sebab Rawls tidak menerima teori ini untuk kita aplikasikan kepada generasi jauh ke masa depan. Tapi filsuf lain tidak bersetuju dengan Rawls kerana yang menjadi masalah populasi bukan immediate sekarang tetapi mungkin 4-5 generasi akan datang. Okey, maka itu merupakan satu debat yang berlaku yang berakar daripada debat populasi. Okey, selepas perang manusia banyak berkembang. Mencecah 5 bilion, 6 bilion. Jadi hari ini dah 7 bilion. Maka macam mana kita nak selesaikan masalah ini dari sudut keadilan kalau pada masa depan populasi itu sendiri akan memberi kesan buruk kepada kita semua. Okey? Seterusnya, andaian Rawls tentang pertumbuhan ekonomi dari zaman pasca perang, okey, adakah relevan? Zaman pasca perang kita harus melihat selepas Perang Dunia Kedua, kebanyakan negara maju diorang menerima ataupun bertumbuh secara ekonomi dengan konsisten. Okey, maknanya US, UK, Jepun apa semua ni ada economic miracle. Jerman dia berkembang dengan padu dan pesat. Okey, dan sebahagian besarnya disebabkan tenaga buruh imigran lah, macam dalam movie Almania Welcome to Germany. Okey. Itu merupakan idea pertumbuhan ekonomi dalam 20-30 tahun selepas perang. Sebelum 1980-an punya economic recession. Okay. Jadi Rawls bila menulis Theory of Justice, idea dia tentang ekonomi adalah idea tentang pertumbuhan ekonomi zaman pasca perang yang akan sentiasa bertumbuh, kalau tak bertumbuh pun kosong. Tapi bukan recession yang akan bagi negatif growth terus. Okey, maka itu merupakan satu benda juga yang dia yang merupakan latar kepada pembinaan teori keadilan antara generasi bagi Rawls. Okey.
Kemudian kritikan daripada Brian Barry tentang isu survival lawan isu kestabilan. Okey, sebab Rawls masih lagi berbicara tentang kestabilan bila melihat intergenerational justice. Okey, kestabilan macam yang kita dah bincang tadi, bukan maksud kestabilan yang kita sedia faham, tapi yang macam kita bincang tadi. Okey, maka Brian Barry melihat bahawa fokus yang sepatutnya adalah survival umat manusia, bukan fokusnya kepada kestabilan struktur teori keadilan itu. Yang merupakan timbal balik kepada teori keadilan yang mampu memberi keadilan antara generasi. Okey, maka itu juga debat yang berlaku. Okey, kemudian bab yang ketujuh, New Right and New Left adalah macam mana selepas wujudnya theory of justice dan pengembangan teori keadilan Rawls, kita melihat wujudnya libertarianisme Reagan, Thatcher dan Mahathir. Okey, bila kita ada banyak privatization, kita ada banyak debat-debat yang berlaku tentang individualism, tentang free market dan tentang private enterprise. Okay? Dan juga tentang limits of market. Orang-orang seperti Elizabeth Anderson, Michael Sandel dah masuk ke dalam perbincangan ini. Okay? Perang dingin yang makin aman, akademia bergerak ke kiri. Sebab bagi akademia, okay, untuk merespon kepada konteks politik pada ketika ini, mereka perlu mengkritik benda ini dan banyak alat-alat dan senjata kritikan ini datang daripada golongan kiri. Okey. Muncullah tradisi Marxisme analytical. Okey, yang dipelopori oleh legenda seperti J.A. Cohen dan kawan-kawan mereka. Okey. Ada yang mengatakan ini ialah teori Marxis yang hilang taring sebab dia cuba untuk mengambil asas-asas Marxisme tetapi meninggalkan konteks-konteks tertentu seperti pertembungan kelas, seperti labor theory of value, seperti isu eksploitasi, isu alienation, okey, keterasingan semua ni. Dia hanya mengambil idea-idea tentang distribution. Dan lebih menarik, memang konteks perbincangan itu datang daripada Marxisme. Tapi kenapa dinamakan Marxisme analytical? Sebab dia diambil dan disumbat ke dalam istilah-istilah dan struktur wacana liberal egalitarian yang merupakan sebahagian besarnya adalah Rawlsian. Okey, ini sangat menarik sebab bukan Marxisme menjadi lawan kepada Rawlsianisme sekarang ni, tetapi Marxisme beroperasi dalam struktur Rawlsianisme. Okey. Jadi maka perbincangannya bukan lagi menjadi revolusi, perbincangannya bukan lagi menjadi proletariat lawan burjuazi, perbincangannya bukan lagi mengenai eksploitasi alienation yang banyak dihuraikan oleh Frankfurt School, tetapi menjadi isu individualism lawan egalitarian. Okey, sebab individualism ini merupakan satu yang datang daripada golongan kanan baru. Egalitarian ini pula dilatari oleh analytical Marxist. Okey, maka datanglah debat kesamarataan antara Rawls, Steiner, Dworkin, Sen, apa semua ni, dia orang mula bincang tentang konsep kesamarataan. Okey, yang datangnya daripada kesan engagement Rawlsian dengan analytical Marxism. Okey, maka itu trend ke kiri. Trend ke kanan pula ada dua. Yang pertama, macam mana nak pertahankan kapitalisme dari sudut moral. Ini dibuat oleh Milton Friedman dan juga Friedrich Hayek dan juga Ayn Rand. Okey. Maka hujah-hujah mereka mula dibuat. Tetapi yang lebih menarik juga, mempertahankan kapitalisme dari sudut moral ini walaupun bertentangan dengan Rawls dan juga geng-geng liberal egalitarian, mereka juga menggunakan struktur wacana itu. Okey, maka New Right and Left ini juga berada di bawah bayang liberal egalitarian. Bagaimana mereka berbincang. Okey, maka pertahankan kapitalisme dari sudut moral itu merupakan satu trend yang pertama. Trend yang kedua, wacana tentang budaya kemiskinan. Okey, budaya kemiskinan ini wacana lainlah yang banyak dipengaruhi oleh politikus dan juga beberapa geng-geng social teoris. Okey, dan juga yang Mahathir terpengaruh dengan inilah bila dia kata orang miskin ini macam ni. Okey. Kemudian yang terakhir sekali, bab yang terakhir ialah limits of philosophy. Okey. Maka Forrester kata, falsafah politik selepas daripada 1980-an, di mana pun camp yang mereka berada, mereka ini bergerak di bawah bayangan Rawls. Okey, bila mereka bergerak di bawah bayangan Rawls,
adalah susah untuk mereka bayangkan kemungkinan teori politik atau falsafah politik berada di luar kerangka tersebut. Kerana sejak dari awal, ada banyak possibility pengembangan teori Rawls dan ada banyak possibility wacana yang boleh Rawls masukkan dalam teori dia. Tetapi ada banyak yang sengaja dicicirkan. Maka bila ada banyak sengaja dicicirkan itu, banyak yang perlu diambil kembali pada hari ini. Okey, yang antara yang sengaja dicicirkan itu termasuklah wacana-wacana daripada Eropah benua seperti Sekolah Frankfurt. Okey. Kemudian kita ada pencarian hukum neutral dan universal menjadi obsesi falsafah politik. Okey, sebab falsafah politik kalau kita huraikan, falsafah politik analytical modern berbahasa Inggeris, mereka akan banyak berbicara tentang macam mana kita nak membentuk asas bagi satu-satu hukum yang bukan berasaskan mana-mana hukum sedia ada, tetapi daripada konsep yang neutral. Okey, maksud dia sangat logical positivist. Maknanya sangat terpengaruh dengan Russell dan teman-teman. Okey, dan mereka harus mencari konteks yang universal, yang boleh diuniversalkan. Okey, kalau itu pun datang daripada konteks politik Eropah atau konteks politik Amerika atau konteks politik pasca perang Vietnam, okey, maka konteks itu perlu diceraikan dan kemudian cuba diuniversalkan dalam satu bentuk wacana yang harus cuba menjadi universal. Ini sangat saintifik. Okey. Susan Moller Okin contohnya, saya ada tulis juga dalam buku Perihal Keadilan, bila dia mengkritik idea Rawls tentang keluarga, tentang struktur asas kemasyarakatan yang sangat gendered, okey, dan bias terhadap lelaki, waktu itu adalah bagaimana orang berfikir itu adalah universal. Kerana itu merupakan bagaimana filsuf politik cuba menguniversalkan teori masing-masing. Okey? Tapi selepas kritikan-kritikan yang berlaku selepas itu, maka kita pun tahu bahawasanya keluarga nukleus yang difikirkan oleh Rawls itu juga bukan universal, bahkan mungkin bukan setakat bukan universal, tetapi juga boleh menyebabkan ketidakadilan antara bahagian dalam struktur itu sendiri. Ini juga salah satu kritik feminis terhadap Rawls dan juga ahli-ahli falsafah selepas dia. Dan lebih menarik untuk kita lihat, Rawlsianism banyak dibawa oleh orang-orang putih yang bergender lelaki. Okey, maka orang putih bergender lelaki ini dia akan ada banyak sekali beban ideologi yang dia pun tak sedar, tapi dia cuba menguniversalkan teori yang syarat dengan beban ideologi tersebut. Okey. Kemudian akhir sekali, Rawls cuba meletakkan setiap konsep yang dia nak teorikan itu ke peringkat abstraksi yang lebih tinggi. Justeru konsep keinsanan, personhood, selfhood itu diabstraksikan dalam bentuk original position, dalam bentuk orang yang rasional, dalam bentuk orang yang anti altruism tapi juga anti individualism. Okey, maka terlalu abstrak, tidak ada kesan daripada masa dan juga ruang. Okey, walhal kalau kita melihat kepada debat-debat terkini yang lebih terkini daripada Rawls 90-an dan awal 2000 tentang konsep keinsanan, contohnya Charles Taylor benda dah yang pasal the self tu kan, sources of the self, yes. Okey, kita dapat melihat bagaimana pentingnya peranan ruang masa dalam pembentukan kesedaran individu terhadap diri sendiri. Okey, dan juga peranan satu-satu etos kemasyarakatan, satu-satu ideologi dalam struktur sosio-politik ekonomi tertentu. Itu semua bagi kesan. Cuma bila andaian Rawls yang abstracted itu kita boleh terima dari sudut andaian. Cuma bila keluar kita sudah perlu berinteraksi dengan ruang dan masa. Maka itu menimbulkan permasalahan tambahan. Okey. Jadi secara keseluruhan Forrester mengatakan bahawasanya sampai ke hari ini pun, okey, falsafah politik mainstream Anglofon barat, okey, banyak berbicara dengan mengambil struktur yang telah dibina oleh Rawlsian dan juga Rawlsianism. Okey, for better or for worse, ada kesan baik, ada juga kesan buruk. Okey, tapi persoalan yang ada sekarang ini, banyak kesan buruk itu menyebabkan kita gagal menjawab banyak persoalan-persoalan yang masih terbantut, masih tergendala sampai sekarang. Okey, sebab pilihan-pilihan yang dibuat oleh filsuf pada zaman 20-30 tahun lepas meninggalkan persoalan-persoalan ni. Okey, sebab mereka tidak melihat tidak penting.
Jadi itu merupakan antara kesukaran yang dihadapi oleh generasi kita pada hari ini, dan saya fikir itu merupakan pengakhiran kepada pembentangan saya tentang buku Katrina Forrester, In the Shadow of Justice. Saya sarankan semua orang yang nak berfikir tentang falsafah politik moden untuk membaca buku ini, tapi buku ini bukan buku yang senang, akan ambil masa sedikit kalau kita tidak biasa dengan wacana-wacana yang banyak yang cuba untuk dikremkan sekali dalam buku ni. Okey, buku Forrester ni bukan tanpa kelemahan. Salah satu kelemahan yang paling besar ialah dalam bab 1 dia sendiri cakap bahawasanya Rawls banyak dipengaruhi oleh agama, tetapi huraian itu hanya diberikan satu perenggan. Okey, dalam buku Forrester ini. Maka bagi saya itu sudah tidak adil terhadap asal usul Rawls yang datang daripada budaya beragama yang kuat. Okey, kerana kalau kita tengok dalam Theory of Justice, ada beberapa perenggan yang Rawls huraikan tentang isu-isu seperti nasib seseorang, adakah itu tanggungjawab divine, tanggungjawab masyarakat. Dia tak sebut divine, tapi kita boleh nampak dia mengarah ke situ. Seolah-olah yang berbahas itu bukan Rawls, tetapi Qadhi Abdul Jabbar, seorang Mu'tazilah. Okey, maka itu satu bahagian yang saya fikir perlu diteliti lagi, dan mungkin Forrester tak nak melihat ke situ, kerana bagi Forrester itu juga satu perkara yang tidak penting untuk dibahaskan dalam konteks pengembangan Rawlsianism yang menjadi wacana pada hari ini. Okey, cuma itu juga memasukkan diri dia ke dalam perangkap yang dah disebut tadi, iaitu arah perbahasan itu di-engineer sedemikian rupa dengan meninggalkan arah perbahasan penting yang lain. Okey, jadi saya fikir itu saja setakat ini. Kalau ada apa-apa soalan atau bantahan atau kritikan atau komentar, boleh suarakan di bahagian komen di Facebook PFPM. Terima kasih. Assalamualaikum.